Stop talking. Okey, tak apa. Ask her to go Awak fast. buat cepat, cekap, efisien, semua jadi ready, jadi clear. Start. Okey, start. Ini apa nak semua tu tolonglah saya. Okey. Dah ready dah? Dah. Ready. Fokus. Fokus ready. Memang dah record dah situ. Okey dah, okey. 1, 2, 3, rolling. Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Terima kasih, duduk. Sihat, dah makan dah? Dah makan dah? Okey, dah makan dah? Okey, disebabkan awak dah makan dah kenyang hari ni. Okey tak? Okey ni, get ready lah hari ni. Pagi ni saya nak bagi awak tengok video dulu. Okey, awak tengok dia video ni. Tak apa, kita tengok. Ya, betul. Duduk. Okey, senyap fokus ya. Tengok. Tengok penumpang yang lain. Bocah. Okey, senyap. Kontrol. Tengok. Faham kan? Apa dia? Lepas ni ada soalan. Berak, selangkah, Pakistan. siang. Siang, baik, taipan. Tengok kat mana berlaku tu. Masih, tu negara tu. Tengok dulu. Tengok fokus sini. Ada soalan poin kat sini. Control speed dulu. Ini penting tu. Tengok tu bendera negeri mana tu? Mengemas tu.
Berapa lama dah video ni? Okey, lahir pada tahun 1909. Okey, faham ya video tu? Okey, kejap ya. Kejap. Okey, daripada video tu, okay, kita dah tengok ya, sebelum kehadiran British, kita ulang kaji balik. Okey, 4 negeri berhadapan dengan pengaruh Siam. Okey, kalau kita tengok kat peta ni. Okey, peta ni ya. Okey, saya edarkan setiap satu kumpulan, tolong edarkan. Satu kumpulan satu, tengok. Tengok ya. Share. Share sekali. Masuk dalam kumpulan. 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 Cepat. Okey, sebelum kehadiran British, 4 negeri berhadapan dengan pengaruh Siam. Negeri mana yang berhadapan dengan pengaruh Siam tu? Kedah lagi. Terengganu. Okey, sekarang kumpulan lagi, kumpulan satu. Mana? Bukan. Mana? Tengok semua. Kelantan. Lagi mana lagi? Kedah. Perlis. Perlis. Okey, good. Baik, bagus. Okey, jelas kan tuan-tuan? Jelas. Dengar ni. Penguasaan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, sebenarnya ni kalau ulang kaji, kalau ingat keempat ada berkaitan dengan ni. Okey. Kedudukan strategik dan kemampuan negeri menarik perhatian British. Ayat tu duduk elok. Kata saya tak terang. Okey, British tidak dapat meneruskan kuasanya selagi di bawah naungan Siam. Kalau tengok dekat peta tu, okey, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Mizan. Dekat kepala. Okey ya. Okey. Faktor kuasa British ni di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Disebabkan apa faktor-faktornya? Ya, cuba bangun. Apa dia faktor-faktor kuasa British di Perlis, Kedah ni? Untuk apa? Ada terdapat beberapa faktor. Apa dia faktor dia? Dia macam untuk perdagangan. Okey, faktor perdagangan. Okey. Okey lagi? Okey, betul lagi cuba. Kekayaan hasil bumi. Betul? Betul tak? Kalau di Kelantan apa ada hasil kekayaan hasil bumi yang dengan atau Terengganu? Sama ada biji timah atau bukan biji timah. Mungkin Hasil bumi lah. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Okey, terus apa lagi? Faktor kuasa lagi British di 4 negeri tu, di Perlis, Kedah tu. Kalau tengok dekat peta tu, awak tengok kat peta tu ya, Kedah, Perlis tu. Apa lagi ya? Faktor-faktor dia. Selain daripada kekayaan hasil bumi. Protokol. Bangun. Apa dia? Apa lagi? Cuba. Protokol sempadan. Protokol sepadan.
Bab 4 dalam kaji. Kalau kita ingat tak, awal ini tak semula ni dalam bab 4 dulu. Bottom bahasa British. Sahadat negeri Melayu. Boleh cuba? Tak boleh tak? Ada kawan nak membantu tak? Bottom bahasa British. Hana? Boleh cuba? Apa lagi bottom bahasa British? Okey. Ya? Okey, betul. Bagus. Pemasukan bahasa barat yang lain lah. Okey, lagi Hana? Okey, duduk. Terima kasih. Okey, Hana apa lagi? Bottom bahasa British. Okey, good. Kedudukan yang strategik. Okey, betul lah. Bagus lah. Maknanya kamu ingat lah. Boleh kaji pelajaran yang lepas. Okey, pertambahan kedudukan yang strategik disebabkan kedudukan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni penting bagi perdagangan British. Dengar ya. Okey, Kelantan dan Terengganu strategik di laluan perdagangan di antara Siam dan Singapura. Betul. Okey, itu yang pertama. Kedudukan strategik. Kedua, disebabkan menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Iaitu negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini merupakan penampan usaha kuasa-kuasa barat yang lain seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat. Okey, Rusia yang cuba untuk meluaskan kuasa di sekitar negeri Melayu Utara. Okey, untuk campur tangan kan? Faham tak ni? Okey, British perlu menguasai negeri-negeri lain untuk menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Betul tak? Betul. Okey. Kemaran kuasa barat ini dilihat dari berbagai aspek. Okey. Okey, seterusnya faktor kemakmuran dan hasil bumi seperti yang Aaron cakap tadi. Sebabnya kalau Kedah dengan Perlis ni, dia kaya dengan hasil pertanian dan peternakan yang menjadi sumber bekalan makanan untuk orang British lah di Pulau Pinang masa tu kan. Lepas tu kalau di Kelantan dan Terengganu ni pula, aktiviti perbuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal menjadi sangat penting. Kerana kedua negeri ini menjadi pembekal dan pelbagai barang dagangan kepada pedagang dekat mana? Okey, dekat Singapura. Betul lah tu. Faham tak ni? Jelas? Kalau jelas saya soal. Okey. Selain itu ada lagi satu. Ingat tak apa lagi? Selain daripada kuantum bahasa British, apa datang ke tanah Melayu khususnya negeri Melayu Utara ni? Apa dia? Bukan, apa lagi satu? Slogan apa? Ya, ya, betul, bagus. Pandai pun. Tepuk untuk diri kamu sendiri. Okey, dah untuk biasa nanti. Okey, betul. Okey, cukup terima kasih. Okey. Iaitu slogan berbual orang putih. Okey, slogan berbual orang putih ni British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, bagi mewajibkan tindakannya slogan berbual orang putih digunakan dalam usaha British untuk meluaskan kuasa dia. Kuasa barat. Ya, kuasa British lah. Dia menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Okey. Okey, jelas ke setakat ni? Jelas. Okey, sebelum kita masuk. Okey, jadi peta ya. Kita tengok yang peta tu, kedudukan empat-empat negeri itu dalam tu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok daripada kita. Okey, topik yang kita belajar hari ni iaitu okey, topik yang kita belajar hari ni topik 8.1 iaitu reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Okey, objektif dia untuk hari ini, okey, pelajar akan dapat menerangkan reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Kurang-kurangnya dua awak dapat terangkan reaksi ya, reaksi pemerintah. Okey, jelas ya? Faham? Okey.
perkembangan politik serantau melibatkan persaingan kuasa barat British dan Perancis. Okey, kesungguhan British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini berhasil melalui penjajahan Bangkok. Ada tahu apa? Penjajahan Bangkok. Okey. Soalan kumpulan. Isabel, apa dia? Penjajahan Bangkok bila? Bangun. 1909. Okey. Bapa yang tak bangun. Ulang semula. Yang Isabel cakap. Ada tahu apa penjajahan Bangkok? 1909. Okey, 1909 ingat ya. Dalam pesta penjajahan Bangkok ni 1909. Okey. Pertama, kita nak lihat kepada protokol sepadan penjajahan Bangkok memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Sebelum tu, saya nak tolong hidupkan nota ni dulu. Ni nota untuk 8.1. Okey. Sebelum tu kita nak tengok dulu. Nak main teka-teki gambar-gambar sultan dulu. Yang sultan yang memberi asing terhadap tindakan barat. Kat mana? Sultan kat mana ni? Negeri-negeri? Okey. Ni sultan apa ni? Okey, bangun sobat wakil kumpulan. Ritika. Sultan ni kat mana? Sultan Abdul Hamid Hakim Shah ni kat mana? Kedah. Okey. Okey, tengok ni sultan ya. Sultan tengok kenal. Ingat. Tengok kalau gambar keluar exam ada tu. Okey, kenal. Okey, ni sultan. Sultan Terengganu. Okey. Okey. Mak, apa dia bangun? Sultan mana? Okey, dekat mana? Terengganu. Okey, tengok ni ada kat tengok ya. Kenal. Sultan. Okey. Okey, ni sultan mana? Okey. Okey, sultan apa ni? Sultan Muhammad? Kenal. Ni Temenggong dari di mana? Izara, okey. Izara Temenggong dari Ibrahim kat mana? Negeri mana? Bangun. Okey, jawab. You want to smash this guy? You want to smash this guy? Okey, guys. Duduk elok-elok, tegak. Tolong dengar wajib beri perhatian. Okey, last. Ni sultan kat mana? Polis. Sultan Raja Sheikh Alwi Jahulai. Okey, tengok. Jangan hilangkan. Kejap lagi alam punya untuk jelasan. Tadi ni betul. Dudukkan dan tengok ya. Give to the chancellor. Okey. Daripada segi protokol sepadan perjanjian Bangkok memecah belahkan wilayah negeri Melayu Utara ni, kalau tengok, okey, di garis sepadan berasaskan legend dan lembah sungai. Okey, bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat. Boleh tak seorang tolong terangkan lagi sepadan protokol sepadan perjanjian ni dalam tu terangkan seorang lagi bisa tolong baca dalam teks. Apa lagi selain daripada Saya. okey, Mizan dulu, bagi Mizan. Kepala Mizan. Apa dia protokol sepadan perjanjian Bangkok tu? Apa dia? Selain daripada garis sepadan berasaskan legend tadi cerita terang satu. Makan dekat lah. Apa lagi? Protokol sepadan. Kalau tengok kan, siap ni kan dekat dengan negeri-negeri Melayu Utara. Bukan dia, tengok nak betul. Apa lagi? Kuat-kuat baca. Garis sepadan berasaskan Hey, you better do faster. Okey. bermula dari utara Sungai Perlis
Okey. berakhir di Kuala Tahan 11 Okey. Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan menjadi kepunyaan British. Okey. Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian menjadi Indonesia. Okey. Okey, garis pada bahasa Galega. Terima kasih. Bahasa Galega adalah lembah sungai bermula dari utara muara Sungai Perlis lah. Okey, British menguasai Pulau Langkawi dan pulau di bahagian selatan. Okey, siap. Memiliki pulau mana? Terutau dan pulau-pulau yang di bahagian utara. Okey, apa bahasa Galega tu? Kawasan tanah tinggi yang Bangun. Apa dia? Bagi. Cepat, Izan. Cepat. Kawan-kawan nak dengar ni. Apa dia? Galega. kawasan tanah tinggi yang memisahkan dua hulu sungai atau lebih. Okey, kawasan tanah tinggi yang dipisahkan dua hulu sungai ataupun lebih. Ingat ya, kalau keluar dalam exam ada ya. Baik. Okey, jelas ya, jelas. Faham tak? Okey, sekarang ni tadilah kita tunjuk gambar sultan tu. Okey, kita masuk yang kedua, iaitu reaksi pemerintah. Reaksi pemerintah Perlis, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Okey, kalau kita tengok pertama di Perlis, saya nak panggil nama. Reaksi pemerintah di Perlis. Siapa, macam mana cerita dia, kronologi dia? Okey, di Beswan tolong cerita boleh tak? Dengar ni, nanti nak soal. Okay. Melalui protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909, Perlis kehilangan wilayah Pujo yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siap. Raja Syed Alwi Jamaludin membantah tindakan Siap mengambil wilayah Pujo yang dimasukkan ke dalam wilayah sekolah. Wilayah Pujo sepatutnya menjadi seorang bahagian daripada Perlis kerana sebelum itu Pujo ditagih oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Itu saja. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok ya reaksi dengar ni. Nanti cikgu ulang nanti. Duduk je duduk. Reaksi pemerintah di Perlis ya melalui protokol sepadan Perjanjian Bangkok 1909. Perlis kehilangan wilayah Pujo yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis. Okey, Raja Syed Alwi ni, okey, tu yang saya tunjuk gambar tadi tu. Sultan tadi, Raja Syed Alwi kat Perlis, ingat ni. Mengambil wilayah Pujo dan dimasukkan ke dalam wilayah Sentul. Wilayah Pujo ni sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis kerana setelah itu Pujo ditagih oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Okey, jelas ni, faham tak cerita di reaksi di pemerintah di Perlis? Okey, faham ya? Tak ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Okey, kita tengok masa yang kedua. Di negeri Kedah. Mana Sultan Kedah tadi tunjuk gambar, tengok. Sultan Abdul Hamid Ali Shah. Apa yang ni reaksi dia? Tolong bangun terangkan cakap kat kawan-kawan. Apa dia reaksi pemerintah di Kedah? Tengok, baca je. Baca, terangkan. Kawan nak dengar. Sultan Abdul Hamid Harim Shah merasa tersinggung kerana tidak dibawa berhenti orang menjadi Pakistan. Baca, tengah-tengah. Okey. Okey, duduk. Okey, reaksi pemerintah di Kedah kalau kita tengok Sultan Abdul Hamid Ali Shah ni berasa tersinggung sebab tidak dibawa berunding. Okey, Kedah hilang wilayah lah Sado, Sentul, Pulau Terutau, Butang dan pulau-pulau sekitar dia. Okey, Sultan Abdul Hamid Ali Shah ni menegaskan sepadan baru iaitu Kedah Siap harus ditentukan ikut kriteria sepadan yang sedia ada. Okey, baginda amat murka dan menyatakan tidak akan maafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Faham tak? Jelas ni tu? Jelas. Okey, itu di negeri Kedah. Sultan Abdul Hamid Ali Shah. Siapa dia Sultan di Kedah? Ayat tu? Bangun. Bangun, jelas dan terang. Siapa Sultan?
Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid. Okey, bagus. Jangan nak tu dengar cepat. Okey. Dah faham ya? Dua reaksi di Kedah dengan Perlis. Okey, seterusnya kita masuk ke negeri Terengganu. Okey, kejap ya. Tengok slide yang seterusnya. Okey, kalau di Terengganu, berjaya bengkok tidak diterima sama sekali, terutamanya dalam kalangan sultan, ulama dan pembesar. Okey, Sultan Zainal Abidin III ni kecam tindakan siap. Mengecam sebab tindakan siap menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda dan mempertahankan kedaulatan negeri. Okey. Baginda menegaskan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Okey, perantaran bukan bahasa yang awak tengok dalam video tadi tu kan? Okey, bukan menandakan Terengganu adalah jajahan negeri Siam, tetapi sebagai tanda okey, bagus, tanda persahabatan. Okey, mana yang tengok dalam video tadi? Baginda mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri Selat, iaitu pada 24 Mei 1909. Okey, jelas tak reaksi pemerintahan Terengganu? Jelas. Okey, faham ya? Ada apa soalan? Ada soalan? Boleh. Okey, yang terakhir kita tengok di negeri Kelantan. Okey, kalau kita tengok di Kelantan pula, Sultan Muhammad IV tadi ya. Okey, JS Faisal dan wakil Siam Kekuatan baru menghadap Sultan Muhammad IV memaklumkan persetujuan Siam British perjanjian Bangkok pada 1909. Okey, Sultan Muhammad IV ni menolak perjanjian berkenaan, iaitu perjanjian Bangkok lah. Okey, awak ingat ni perjanjian Bangkok 1909 ni? Okey, Sultan Muhammad IV berasa kecewa kerana British menyerahkan wilayah mana? Wilayah Tamal. Okey, wilayah Tamal. Daerah di Kelantan yang dihuni kira-kira 15,000 orang penduduk Melayu lah. Di Siam. Kan? Okey, jelas tak? Faham? Okey. Keempat negeri ni, negeri Melayu Utara ni memberi reaksi kerana mereka tidak di bawah berunding kan? Betul tak? Faham? Mereka tak di bawah berunding dalam perjanjian Bangkok ni. Okey, kalau kita tengok, okey. Okey, itu di reaksi pemerintah di negeri Melayu Utara. Ada 4 negeri tadi kan? Ingat ya? Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Okey, sekarang ni kita masuk ke negeri Johor pula. Johor. Itu Temanggung Daik Ibrahim yang tadi. Mana Temanggung Daik Ibrahim tadi? Okey ni, depan dia tengok sini. Okey, faktor yang pertama. Apa faktor pertama Temanggung Daik Ibrahim ni? Menjamin keselamatan perairan. Faktor yang pertama dia dalam menyekat pemasukan kuasa barat, ya, terutamanya British lah. Dia menyekat menjamin keselamatan perairan dengan memastikan perairan Johor dan Singapura selamat untuk perdagangan. Okey, baginda mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai menghargai jasa beliau dalam mewujudkan keamanan perairan. Okey, itu yang pertama. Okey, kumpulan satu, apa lagi faktor Temanggung Daik Ibrahim dalam menyekat kuasa British? Bangun, apa lagi? Ethan, apa? Bangun. Cepat, Mak. Apa lagi? Syumi. Okey, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri. Okey, good. Bagus, duduk. Okey, memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan British di negeri Selat yang juga berpusat di Singapura. Okey, mengisytiharkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Iskandar Puteri. Ingat ni, dekat mana meja negeri ni? Ibu negeri masa tu? Kat Johor.
Apa nama dia? Aisyah dan Putri. Okey, Iskandar Putri. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya. Lepas tu apa lagi dalam menyekat kemarin possibility tu? Apa tindakan lain lagi? Memodernkan takbiran. Okey, memodernkan pentadbiran negeri itu mempelopori birokrasi moden. Itu cara pemerintah pentadbiran diorang lah ya, melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan yang sah ya, secara sosial dan ataupun badan pelaksana. Okey, sistem tradisional diperkukuhkan dengan unsur baru daripada barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Okey. Itu dalam memodernkan pentadbiran negeri lah. Okey, jelas ya? Okey, selain itu apa lagi? Ada lagi dua faktor lagi. Eksploitasi hasil tuan. Okey, apa dia? Eksploitasi hasil. Okey, eksploitasi hasil hutan. Hasil hutan apa? Getah perca. Getah perca kan? Betul tak anak? Getah perca. Okey, sebabnya mengeksploitasi hasil hutan ni mengeluarkan hasil hutan terutama getah perca untuk dijual kepada pedagang British. Okey, perdagangan getah perca ni menguntungkan sehingga Temenggung mengisytiharkan sebagai monopoli Johor. Okey, faham tak? Jelas ya? Itu yang faktor keempat dalam menyekat dia mengeksploitasi hasil hutan. Okey, yang terakhir apa dia yang penting? Selalu keluar peksa ni, apa dia? Sistem kancu. Okey, sistem kancu. Macam mana Aaron? Sistem kancu tu boleh terang tak? Macam mana? Cina. Bangun, terangkan. Kawan nak dengar. Sistem kancu adalah untuk menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Pada tahun 1860-an, Johor menjadi pulau gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Okey, bagus. Okey, dengar ya. Dengar ni. Memperkenalkan sistem kancu ni menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Ingat tu, gambir dengan lada hitam. Pada tahun 1860, Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam lah yang terkemuka di alam Melayu. Okey, faham tak ni? Izara? Apa tadi? Hasil apa dalam sistem kancu? Pengeluar utama? Hasil apa? Okey, gambir dan lada hitam. Ingat ya? Itu pun kena ingat juga. Soalan tu kalau nak keluar. Okey, terdapat 5 langkah kepebawaan Temenggung dan Ibrahim dalam menyekat kemarahan kuasa British. Okey, ingat ya? Pertama tadi, menjamin keselamatan perairan. Dengar sini jangan depan. Kedua, mengasaskan Bandar Iskandar Putri. Ketiga, memodernkan pentadbiran negeri. Keempat, memperkenalkan sistem kancu. Ingat sistem kancu ni penting ni bahasanya. Dan terakhir, mengeksploitasi hasil hutan. Okey, jelas kan? Faham ya? Jelas. Okey, disebabkan awak faham, saya ada tugasan bincang sekejap dalam 3 minit. Lepas tu buat siapa rekalah peterminal tu cantik-cantik. Saya nak tengok siapa yang cantik buat. Nanti nak tambah kat depan. Hadiah minggu depan. Boleh? Boleh. Saya pilih. Saya ada bawa whiteboard ni marker. Buat ambil marker pen. Buat sekarang 2 minit je bincang. Depan pun 2 minit. Mas tadi sini dah mas. Kejap ya. Sekejap saya nak bagi soalan ni kejap. Duduk elok-elok, tegak-tegak. Saya bagi masa dalam 3 minit kejap jawab cantikkan betul kita sampai bagian lewat. Dah semua dapat ya? Tak cukup ke saya boleh minta? Kejap sabar, saya tengok. Okey, ini soalan yang tentang berbincang. Okey, dan sini ada beberapa tugasan. Pilih. Okey, kumpulan 1 nak yang mana? Sabar, diam. Okey, kumpulan 1 dulu. Saya tanya kumpulan 1 je sekarang ni. Diam. Nak yang mana? Tahu. Tak boleh. Pilih je warna sekarang ni. Okey. Okey, boleh buat sekarang. Ambil marker. Bincang sekarang saling. Okey, kumpulan 2. Okey, kumpulan mak. Mana nak? Yang mana? Cepat dia keluar. Okey. Boleh buat sekarang.
dapat pizza. Ayolah. Okey. Okey, boleh mula sekarang. 3 minit garis sekarang. Start. Maka plan nanti kat depan. Kali picit mana? Tolong cepat sikit. Buat. Bagi kerjasama ya. Tolong kerjasama sama kawan. Tak nak yang ada duduk seorang tolong lawan. Baca ke, kanda ke. Mana lah betul-betul jatuh bagi cantik. Buat cantik-cantik. Saya bagi hadiah. Cepat. Tolong buat cantik-cantik. Tak mau cincin-cincin sebab nak dapat. Kawan-kawan nak tengok. Okay, shh. Buat. Nota tampak dalam buku ya. Nanti nak baca ulang kaji. Tak cukup kertas putih boleh minta kat saya kat depan ya. Tak cukup kertas boleh minta. Buat cantik-cantik penting untuk kawan-kawan lain nak tengok. Ni pertandingan, kena buat cantik-cantik. Ada color magic, marker semua guna. Ikut kreativiti masing-masing. Semua tolong kerjasama, tak mau sembang-sembang. Bincang sama-sama tolong. Nanti awak suruh bagi awak present. Semangat tau. Jangan main-main. 3 minit je buat. Sekejap je. Boleh? Afiq, tengok Afiq. Tengok ni kawan buat dia bincang. Tadi ya. Mana awak dari mana dapat? Itu. Itu macam tu. Jangan penting. Cepat dia buat suap. Kita lepas 10 minit itu terang. Pasti mesti nak buat quiz. Mak, duduk. Cepat sikit. Kira masa dah cukup. Arif before to go was PJ man. Settle kau 1 hour. Kita jadi ni kalau sesuatu dia. Jangan main dekat nak. Okey. Kumpulan 3 dah siap. Okey, kumpulan 3 ke depan dulu, bentang. Oh, belum. Kita semua dah siap dah? Cepat sikit, kumpulan 1 cepat sikit. Relax dulu. Tengok ni. Baik. Well, this is Itu yang
Okey, tengok. Depannya yang tu terang, cakap ke depan, bagi dia terang. Biar yang tu cakap. Kita tanpa dalam buku ya, nanti nak agak kesenang. Okey, sebelum mana dah siap balik ke depan? Ke depan. Semua ke depan. Lepas tu tampal ke depan. Kawan-kawan yang nak tengok balik nanti dia dari belakang. Di depan lagi ya. Okey, dah siap dah? Dah siap dah kau? Cepat, ke depan. Cuma ingat dia terang. Senyap. Kalau bising macam mana siap? Okey, kumpulan pertama ke depan. Dah siap dah? Okey, dengar ni. Okey, sebelum tu kalau kawan nak tengah depan, tengok kat depan senyap. Kalau tak, saya tak bagi tengah lagi. Duduk senyap, diam. Okey, diam. Okey, mula start kumpulan 3. Terangkan negeri mana awak dapat cakap. Terangkan. Okey, fokus tengok depan. Tak faham tanya. Ataupun kumpulan yang start tanya dia orang ni kat depan ni. Okey, dengar. Okey, dengar, diam. Okey, mula. Okey. Hari ini kita akan menyampaikan tentang reaksi pemerintah polis terhadap perjanjian Bangkok. Okey, kat mana? Di mana tu? Di mana? Di mana? Di negeri Perlis. Okey, di negeri Perlis. Dengar ni. Reaksi pemerintah negeri Perlis. Berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok 1999, Perlis telah kehilangan wilayah hujung kepada Siam. Dengar tu. Raja Said Alwi Jamal Mulai membantah tindakan Siam mengambil wilayah hujung dan dimasukkan ke dalam wilayah setempat. Terima kasih. Reaksi pemerintah terkena baginda dengan menggunakan itu okey sama dulu. Awal. Baginda menegaskan bahawa Siam
tidak mempunyai sebarang Terengganu. Lepas tu baginda mengemukakan bansahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Aaron, fokus lah. Ada nak tanya soalan? Soalan. Okey. Tanya. Okey, bangga. Okey, jawapannya Sultan Syarah Abdullah Kidil. Soalan. Baik. Johor, Terengganu. Terengganu. Sabar. Terengganu. Yang Bangkok. Ya, okey, sudah. Okey, thank you. Bila kah Semalam. jangan Bila main-main. kah baginda mengemukakan 24 Mei Ah, 1909. Tolonglah. Dengar ni, lawan cerita ni. Shoaib ni. Diam. Okey, ada cerita terangkan. Bilakah baginda mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat? Apa dia bila? Hey. Gambar ni select daripada tak bila tanya dia. 24 Mei. Tolong mak, tolong tanya. 24 Mei. Mei 19. Okey, sekian, terima kasih. Okey, bukan last, kita santong, lepas. Saya mau minum. Sorry, the black. Okey, program dari depan ni dulu. Tolong dengar, bagi depan depan je. Nanti kalau jawab soalan kan bagi dia tak tahu. Okey, dengar fokus. Okey, dengar. Okey, fokus tengok depan kawan kumpulan satu terang. Okey. Selamat pagi, sekolah Cikgu Shikin. Hari ini kami tentang reaksi pemerintah Kedah. Dah, jangan berhenti. Okey. Okey, boleh. Baca Afrik. Baca Nizam, cepat. Okey, apa dia? Sultan Abdul Hamid Halim Shah Tengok depan. Tolong tengok depan. Masyarakat bertugas pada Perjanjian Bangkok 1909. Kedah Kelantan Raya Sadau Sumatera Tengok depan itu. Utara 20 sekiranya kepada siap. Okey. Okey. Sultan Abdul Hamid Halim Shah menegaskan kesempatan kepada kriteria sempadan jasa dari Terang elok jelas. Cikgu udah memang. Okey, baca kuat-kuat. Baginda amat muda sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Okey, dah. Okay, soalan. Ada soalan tak untuk ni? Okay. Weh, susah. Kita kan. Sultan apa tadi kita? Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Kenapa boleh merasa tersinggung? Sebab apa? Sebab nampak ayat siang maju. Apa sebab apa dia merasa tersinggung? Sebab? Daripada dijual seperti menjual seekor Okey, berdasarkan protokol pada perjanjian Bangkok, Kedah kehilangan wilayah Sadong, Setun, Puka, Kuta, Butang dan pulau-pulau Raya. Okey. Itulah reaksi pemerintah ya negeri-negeri besar kata tidak diajak undi. Okey, jelas ni faham tak? Okey, kita faham. Okey, sebagai perempuan, buat latihan dekat rumah, nanti hantar minggu depan. Baik. Okey, yang terakhir, saya nak bagi kuis dalam
Okey, mula start jap. Okey, satu buku yang bincang. Bangun berdiri, tunjuk. Okey, kita tengok. Okey. Cikgu full screen ni pun. Boleh? Okey. Okey, tengok ya, pertama. Awak kena pandai sentret. Tengok lagi. Okey, ke mana ni? Mana tunjuk mana? Lagi. Ke mana? Protokol Ke mana ni? penjajian berikut. Lagi order. Cuba dia. Jajan? Betul? Cuba. Ya, okey betul. Okey, kumpulan. Itu tadi kumpulan 1, kumpulan 2 pula. Written test ya. Kat mana? Written test siap apa dia? Dalam perjanjian pengkomplit wilayah. Okey. Kumpulan 2. Pulang main-main. Tak tahu. Ayah tu. Dah pelik wilayah. Bukan lagi wilayah. Kat mana? Betul ke? Okey, kumpulan 3. Okey, kumpulan 3. Kat mana? Tengok tu. Johor. Mana? Tadi wilayah tadi kat mana tadi? Protokol sempadan. Kat mana? Kedai Mana tu mana? Sampai. Kejap. Kejap kita wilayah. Betul ke? Oh, betul. Okey. Okey, kumpulan 1. Lagi. Okey, next. Lagi dah lepas sungai sebagai garis barat. Ayat tu. Ayat tu saya tak ternampak kuis. Lagi ya. Protokol sepanjang penjajian. Okey, betul. Cikgu tengok dia. Ibu nak kata-kata ke sana. Cakap elok lah. Okey, ambil tanya kumpulan 1 apa dia? Belis. Okey, belis. Kita tengok. Betul tak? Okey, betul. Okey, gambar ni kat mana ni? Bincang. Okey, kumpulan 1 mana? Kelantan. Kelantan. Okey, lagi. Kelas berapa? Kelantan. Betul, tengok ya. Okey, betul. Okey, terakhir. Okey, lagi. Kawasan tanah tinggi. Ayat tu, kumpulan itu apa dia? Lagi, belakang. Mana? Main maling-maling. Cikgu di Bayu. Mana? Apa dia? Korban. Lagi, dengar ni, follow focus. Saya tak tahu. Okey, betul. Okey, terakhir. Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1. Betul. Apa dia? Gambar dia. Pihak berkepentingan dalam perjanjian berikut. Okey, betul. Faham tak? Okey, sebagai kesimpulan. Faham ya? Okey. Sebagai kesimpulan, tindakan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara ini mempertahankan hak wajah diri dihargai. Okey. Perjanjian Bangkok pada 1949 itu memberikan iktifak kepada kita lah bahawa jika kita tak tidak berpendirian tegas, jadi